menjual tokoh ataupun ikon anak muda di zaman kini yang telah kembali daripada kerja-kerja seni dia ke arah yang kebaikan, mengajar anak-anak muda ke arah yang kebaikan. Dan kita rasa amat sesuai sekali dengan penghijrahan yang dilakukan oleh beliau, di mana sejak penghijrahan beliau kita telah nampak satu gelombang bangkitan yang boleh kita sifatkan sebagai revolusi anak muda pada zaman ataupun pada masa kini. Jadi bersama saya pada petang ini, saudara Bob Rahman, komposer dan penulis lirik lagu, dan juga bekas legenda yang dikenali sebagai Papa Rock Utara, Ustaz Radai Malisa. Jadi kita ingin tahu jugalah sejauh mana perkembangan saudara Bob yang telah dikaitkan sebelum ini dengan isu-isu di mana sebagai yang saudara cakap tadi, nak kayu basikal tengah malam orang tak peduli, tapi kalau nak sampaikan benda yang baik orang tanggap. Jadi nak jawab? Nak jawab? Oh, ya. Susah. Susah ini sekarang. Kita tengok orang buat kerja sekarang niat tak tahu. Ada orang tak suka kita buat kerja baik sebab dia takut orang semua jadi baik. Ada orang tak suka kita nak bina masjid, dia takut, dia malu sebab selama ni dia tak boleh bina masjid. Macam-macam lah orang kan. Jadi dalam macam mana pun saya mengambil pendekatan selagi kita sebagai orang Islam, kita wajib bekerja untuk Islam dan pertahankan Islam dalam apa keadaan sekalipun. Jadi kalau orang nak buat apa pada kita, dia buatlah. Cuma kita buat selagi perkara itu tidak bersalahan dengan masyarakat dan mengamalkan agama Islam yang benar, selagi ulama-ulama kita kata tak salah, kita jalan. InsyaAllah satu hari nanti kemenangan pasti akan datang. Wallahualam. Terasa tergugat dengan tindak tanduk dan kekangan yang diberikan. Oh, tak boleh. Tak mungkin tergugat. Sebab kalau dia tak buat macam tu, kita tak belajar. Kalau dia tak menduga, maka kita tak tahu berapa tinggi tangga itu naik. Kalau dia tak menggoda, kita tak tahu kita boleh berkenan ke tidak. Kan? Jadi kita biarkan perkara itu berlaku. Kerana kalau Tuhan nak menangkan semua orang, kalau Tuhan marah semua orang jahat, dia hukum semua orang jahat, tiba-tiba kita orang Islam menang. Oh, tak thrill lah kan, tiba-tiba menang macam tu. Menang mesti dengan perjuangan. Dan setiap manusia ni dia menjadi cobaan kepada manusia lain. Jadi sama-sama lah kita berjuang. Kita tengoklah benda itu, insyaAllah. Lama-lama nanti orang yang menjadi, yang memberi cobaan kepada orang yang mencari kebenaran, insyaAllah daripada keadaan itu juga dia pun belajar. Bagaimana saya dulu memberi cobaan kepada bapak saya di atas sikap saya yang melebih-lebihkan dunia. Hari ini saya sebagai bahan cobaan, hari ini saya memberikan ketenangan itu balik pada bapak saya kerana saya dah faham apa yang Islam nak. Ustaz Radhi pula macam mana dengan konsep yang dibawa, yang dipersembahkan di seluruh negara sebelum lama ni, daripada seorang rockers yang berambut panjang, yang berbaju bertaring. Jadi dengan imej yang ada sekarang dan konsep tu, adakah anak muda masih lagi menerima? Soalan apa nak jawab ni? Sebenarnya kalau dari segi konsep tu memang sesuatu yang berbeza lah dari dulu. Semua apa yang saya dapat sekarang ni, dulu apabila saya dah berhenti buat pusat untuk berhenti menyanyi, saya ingat wasting time tak payah nyanyi dah. Tapi rupanya bila saya dijemput oleh salah seorang ahli yang berhormat untuk bagi sedikit cakap dalam satu program yang besar. Rupanya di situ ada kesan, rupanya kita tak sangka yang orang nak kita untuk kembali mengajak ke jalan yang hidup yang kita buat kan. Jadi sebenarnya kalau dulu kita pernah di atas pentas yang berbeza, dan di atas pentas tu juga lah banyak orang yang telah kita ucap kalau boleh dia buat berubah dalam ni lah, insyaAllah. Jadi kalau boleh lah kita nak gunakan kembali untuk menjemput dosa, buat perkara apa. Nanti kembali mudah-mudahan Allah terima lah, insyaAllah. Dan
dengan cara penampilan yang berbeza, walaupun masih lagi menyanyikan lagu yang melodi dia hampir sama, tapi insya-Allah kita gunakan benda yang sama juga untuk kembali mengajak orang muda yang kebangkitan yang kita nampak begitu tara sekali, dan insya-Allah tak mustahil satu masa nanti perkara yang kita perjuangkan yang kita terbaik. Saya kena menukar arus. Ombak dengan orang tu kena balik bawah. Saya kena masuk. Maknanya kalau dalam saya masuk dalam pentas itu macam kalau dalam disko. Saya kena masuk dalam disko. Ombak dah masuk disko tengah langgar dah. Jadi saya kena masuk kat situ tahu bahawasanya ingat Allah, ingat Rasul. Itu saya penjangan saya. Itu saya keterampilan saya macam ni. Jadi saya pula berbeza dengan Ombak dengan Ustaz Aziz sebab mereka berada di Kuala Lumpur. Saya berada di kampung. Dan saya rumah latar belakang Pulau Sultan Mahmud. Kita tiga ni saya dah bawa benda ni, lagu-lagu saya macam ni. Jadi saya rasa inilah lagu yang saya perjuangkan dari dulu. Tak ada perubahan apa-apa pun. Cuma saya nak bezakan antara nasyid dengan ketuhanan. Nasyid ni nampak dan nasyid tu kan. Ketuhanan ni yang berbeza dengan apa? Kita nak sebut dengan kalam-kalam Allah tu dalam lagu-lagu kita. Itu dalam lagu saya banyak disebut tentang ombak laut, angin apa semua ni. Angin tak berangin semua dah. Gunung ganang semua kan. Itulah kalam-kalam Allah yang ada dalam Quran. Saya cuba ketengahkan benda ni. Sebab tu kalau anda dengar dalam lagu-lagu yang lain, semua cinta mencintai hidupmu yang mancung bibirmu, buat delima serta puji kepada manusia yang dijadikan oleh Allah sebenarnya. Saya cuba ketengahkan tentang kalam-kalam Allah yang selalu kita sebut dan kita tak perasan yang berada di depan mata kita yang nyata dengan ini kita hujan yang kita kena timpa hujan, kenapa kita tak sebut nama Allah? Kita timpa panas, kenapa tak sebut nama Allah? Kita tahap pokok, kita nak tebang pokok, kenapa tak sebut nama Allah? Sebenarnya itu lihat kerana sebut nama Allah, ingat pencipta dan bukan diri kita bakal masa tenang. InsyaAllah. Apa tentang dengan perwirahan ramai-ramai artis, terutama artis lelaki dan perempuan, macam mana terdapat nampak perkembangan itu? Ada sudut yang positif. Dia sekarang ni kalau tidak semua nak berubah lah sebenarnya. Semua artis dah nak berubah. Amy Search ke, Eric Clapton ke, Elton John, banyak nak berubah. Media tu belum berubah. Di Malaysia ini kenapa banyak artis berubah? Contoh macam kebelakangan ni Abby, Zizan, Uman, Wahid Senario, Adam dia banyak pergi kuliah ustazah itu. Pasal promosi dia kuat. Media YouTube tu kuat dengan dia orang. Jadi dia orang sampai. Cubalah kalau bayang Harian Metro, Cosmo, Berita Harian, Nusa Melayu, dia orang semua bertobat. Buka habis semua. Tak tinggal lagi lah. Yang sekarang ni yang dia buat sangkut-sangkut ni sebab dia orang sangkut ke situ. Sekarang ni internet makin kuat pun dah start pergi. Kalau Nusa Melayu pakai serban habis. Artis balik pakai Ya, balik pada Pak Long tadi, Pak Long setuju dengan pendapat saudara Bob tentang kekangan media. Yes. Jadi sebab yang kita yang Pak Long punya hit sekarang pun dah dekat 2,5 juta lagu Selagi Dari Rindu dalam YouTube Macam mana Pak Long nampak perkembangan? Sebenarnya media YouTube ni media bagus untuk ahli-ahli orang Allah ni yang membelakangi inilah daripada yang sebenarnya media alternatif. Sebenarnya kalau media yang betul ada di pasaran, media cetak, elektronik semua dah diproduce semua kan. Jadi masyarakat situ tak adil lah sebab kita nak perjuangkan yang betul-betul ke arah Islam lah kan. Muzik seni. Jadi balik pada Ustaz Ali, ada Ustaz Ali merasa setelah tidak adanya undangan di TV, satu perasaan yang ada perasaan hati untuk menyampaikan produk yang dikeluarkan oleh Ustaz Ali. Sebagai seorang manusia biasa ada rasanya kalau bisa keluarkan ilmu yang baru itu memang tak dimainkan langsung. Semua saya berpendapat kan sebagaimana firman Allah wallazina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Dan Allah yang beribadah dengan kami aku akan buka jalan saya. Jadi apa yang saya nampak hari ini apabila usaha berterusan dalam kekangan-kekangan yang berlaku terus syiar didakwahkan. Jadi benda ni satu benda yang tak ada satu kuasa berbenah sebab ini kuasa Allah untuk sebarkan hidayah. Dan benda ni terus berjalan dia dan kita akan terus istiqamah. Dan walau apapun halangan itu sangat kecil lah jika dibandingkan dengan halangan yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi.
terakhir sekali apa pesanan kalau buat tentang anak muda Dalam berhibur, jangan baca utusan. Berhibur kena berilmu. Kena berilmu. Ilmu tu yang mengajar sejauh mana boleh berhibur, sejauh mana tak. Tapi walaupun sekarang benda tu belum besar, belum berkembang besar. Kita dulu masa kita tak tahu, kita buat di mana. Hari ni bila kita dah tahu, nak buat pun kadang-kadang sangkut-sangkut takut salah, takut berdosa. Tapi majlisnya gitu kita buat. Tapi berdosa tu tak apa. Berdosa tu fitrah manusia. Tak minta ampun dia menunjukkan kita ni sombong. Satu lagi, bukan kita tak tahu nak minta ampun. Kita tak tahu pada siapa kita nak minta ampun. Itu problemnya. Dan tak kenal Tuhan, kita nak minta maaf. Buat dosa macam-macam. Jadi ilmu tu penting. Ilmu tu penting untuk kita tahu bahawa bila kita salah, benda yang kita buat tu salah, dan kita tahu untuk minta ilmu. Jadi hiburan ni sebenarnya bukanlah perkara besar. Cuma hiburan yang kita tengok ni hiburan yang panggil hiburan hedonism, hiburan yang berlebih-lebihan pasal kerana masyarakat dan kerajaannya gitu. Cuba kalau berubah. Bila berubah, orang ada pergi juga hiburan, tapi masyarakat tak akan rasa takut untuk pergi tengok hiburan yang berlebih-lebihan. Dia nampak. Sekarang bila dia nampak masa keadaan semua orang terima, dia kata okey. Tapi bila kalau keadaan berubah, mana orang akan nampak orang hiburan. Hingga akhirnya orang akan balik, rupanya ngaji Quran juga hiburan. Rupanya datang kuliah maghrib juga hiburan. Rupanya datang dengan ceramah juga hiburan. Memang akan gitu. Hiburan tu dia luas konsepnya. Kan? Cuma di mana kita letakkan. Kan? Macam orang berhibur dengan GRO, ada orang berhibur dengan isteri, ada beza. Sama aja. Itulah. Ini sebenarnya Islam tidak melarang Al-Quran. Sabda Nabi SAW, "Laisa minna man lam yata'allam Al-Quran." Bukan daripada golongan aku yang tidak melakukan Al-Quran. Cuma seperti yang kata Bob tadi, biarlah berilmu, biarlah apa yang kita nak hiburkan tu tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh pula sebab tu menambah kalgau ingat pada Allah, lebih baiklah. InsyaAllah. Kalau Okey. sedikit Sikit pesanan untuk pembinaan anak muda. Sikit apa? Okey, sebenarnya pesan seorang ustaz, dia cakap Pak Long lebih baik dari buat nyanyi dari dia tak buat apa. Maksudnya kalau buat nyanyi yang baik, yang elok, memberi manfaat supaya kamu ada perjuangan dalam hidup kamu. Kalau orang tak buat adalah. Yang kedua, nyanyi itulah doa. Menyanyi itu adalah doa. Jadi fikir-fikirkan lagu yang macam mana doa. Ketiga, Tiga makan nak nyanyi banyak.